Tragedi bot terbalik mayat pemancing kelima ditemui. Kompleks ICQS Padang Besar dan Durian Burong dibuka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Satu lagi mayat pemancing lemas di Laut Bachok, Kelantan ditemui petang tadi. Ini menjadikan 5 mayat ditemui setakat ini. Mangsa terbaru yang ditemukan dikenali sebagai Ahmad Syafiq Cik Alim, 29 tahun. Mangsa ditemui terperangkap di dalam ruang rehat bot berkenaan. Sebaik dikeluarkan, mayat terus dibawa ke JT Perikanan Kemasin. Menurut Pengarah Maritim Malaysia Kelantan, Kapten Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob, ketika ditemukan, bot berkenaan sudah pun tenggelam 40 meter dalam. Pasukan penyelamat mengalami kesukaran untuk mengeluarkan mayat mangsa kerana bot terbenam dalam keadaan sengit. Ditambah dengan kedudukan ruang rehat itu yang sempit dan gelap. Kedudukan itu berbahaya untuk penyelam kerana masih terdapat peralatan memukat, jaring dan tali yang terbelit di dalam bangkai bot. Selepas sejam baru mereka dapat mengeluarkan mayat mangsa. Identiti mangsa disahkan selepas proses pengecaman oleh ibu bapa mangsa. Kami terpaksa mengambil tindakan pantas kerana bot hanyut dengan begitu pantas. Daripada 12.6 batu nautika, saya bertukulumus untuk mengeluarkan mereka sehingga bot berada pada 18 batu nautika dan bot semakin hanyut. Pasukan penyelamat percaya mangsa bersembunyi di ruang rehat itu bagi menyelamatkan diri ketika bot dilanda ribut namun gagal keluar selepas terperangkap. Mayat kemudian dihantar ke Hospital Raja Perempuan Zainab II untuk berdasiasat. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat 3 lagi mangsa bot terbalik selepas dibadai ribut semalam. Kira-kira 10 batu nautika dari jeti Pengkalan Kuala Kemasin, Kelantan ditangguhkan pada jam 6 petang tadi. Operasi akan disambung semula jam 6 pagi esok. Bangkai bot telah pun ditunda ke Muara Kuala Kemasin jam 6.15 petang tadi. Tiada lagi mangsa ditemukan di dalam bangkai bot berkenaan. Menurut Kapten Maritim Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob, untuk operasi esok, pencarian akan dipeluaskan sekali ganda kepada 324 km persegi jika baki 3 mangsa masih belum ditemukan. Setakat ini 5 mangsa yang meninggal dunia ditemukan sejak bot itu dilaporkan terbalik jam 8 malam semalam. Tiada lagi mangsa yang belum ditemukan dikenali sebagai Arman Ismail 43 tahun, Harun Daud 60-an dan Cik Wadi Bakar 40-an. 12 daripada 20 mangsa yang turut menaiki bot itu terselamat. Mesyuarat khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP membuat keputusan untuk membuka Kompleks Kastam Imigresen Kuarantin dan Keselamatan ICQS di Padang Besar Perlis dan di Durian Burong Kedah. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagaimanapun berkata, ia akan dibuka bagi kenderaan perdagangan komersial dan kargo sahaja. Agensi-agensi yang terlibat telah dimaklumkan mengenai keputusan ini untuk tindakan seterusnya. Mesyuarat juga dalam pada itu bersetuju agar rakyat Malaysia yang berada di Singapura dan berhasrat untuk pulang ke Malaysia tidak perlu lagi memohon permit MyPass daripada Suruhanjaya Tinggi Malaysia. Dalam perkembangan lain, sejumlah 456 rakyat Malaysia pulang ke tanah air semalam, manakala 161 individu memasuki sempadan negara di Johor dan kesemua mereka telah diperintah menjalani proses kuarantin wajib di kediaman masing-masing. Polis juga telah membuat 1,006 pemantauan pematuhan prosedur persis standard SOP kuarantin di rumah dan mendapati kesemua mereka mematuhi SOP ditetapkan. Malaysia sekali lagi mencatatkan hanya 2 kes baru jangkitan COVID-19 hari ini setelah kali pertama dilaporkan pada 10 Jun lalu. Perkembangan memperangsangkan itu turut dilihat
pada kadar kesembuhan yang mencapai 96.7% atau 8,354 kes dengan 20 pesakit pulih dan dibenarkan discharge. Selain itu, tiada korban berkaitan COVID-19 direkodkan untuk hari ke-16 berturut-turut, jadikan angka kematian kekal 121 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan berkata, jumlah keseluruhan kes di negara ini adalah sebanyak 8,639 kes dengan 164 kes aktif kebolehjangkitan. Jelas beliau, kedua-dua kes baru melibatkan rakyat tempatan. Satu kes import yang mendapat jangkitan dari Mesir, manakala satu kes lagi adalah kes ringan prarujukan di Hospital Kota Belud, Sabah. Sehingga kini sebanyak 4 kes sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dengan satu kes memerlukan bantuan pernafasan. Pengundian awal bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Chini di Pahang siang tadi berjalan lancar. Pengundian melibatkan 18 pengundi anggota polis yang layak. Hanya seorang daripada mereka tidak mengundi. Proses pengundian diadakan di Bilik Maklumat Balai Polis Chini. Serentak norma baru susulan pandemik COVID-19, semua pengundi terlibat diarah memakai sarung tangan dan suhu badan disaring. Proses pengundian berlangsung selama 4 jam bermula 8 pagi tadi dan turut disaksikan oleh ejen-ejen calon bertanding serta pemerhati pilihan raya, terdiri daripada wakil organisasi serta pertubuhan bukan kerajaan yang dilantik oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Peti-peti undi bagi pengundian awal itu akan disimpan di lokap Balai Polis dan pengiraannya akan dibuat pada hari mengundi Sabtu ini di Pusat Penjumlahan Undi di Bilik Maklumat Balai Polis Paloh Hinai. PRK Dun Chini menyaksikan 3 calon bertanding, calon Barisan Nasional Muhammad Syarif Muhammad Zin dan 2 calon bebas Tengku Datuk Zainul Hisham Tengku Husin dan Muhammad Syukri Muhammad Ramli. Kemenangan calon BN yang mewakili Perikatan Nasional dalam PRK Dun Chini bakal memberi isyarat akan keupayaan perikatan itu sebagai gabungan parti politik yang mampu bekerjasama menjayakan agenda kebajikan rakyat dan kemajuan negara. Perdana Menteri yang juga Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam satu kenyataan berkata, kesepakatan dan kematangan parti-parti Perikatan Nasional untuk berkempen serta berkongsi pantas politik secara terbuka di PRK Dun Chini adalah satu langkah ke arah pembentukan perikatan itu menjadi gabungan politik yang kukuh dan mantap. PRK Dun Chini adalah pilihan raya pertama bagi Bersatu bersama gabungan kerajaan Perikatan Nasional. Menurut Tan Sri Muhyiddin, beliau menyokong penuh calon yang telah diputuskan oleh BN Muhammad Syarif Muhammad Zin untuk bertanding pada PRK Dun Chini. Tan Sri Muhyiddin yang juga pemangku pengerusi Bersatu berkata, bagi memastikan kemenangan pertama Perikatan Nasional, seluruh jentera akar undi Bersatu bahagian pekan telah digerakkan membantu calon pilihan gabungan itu. Pilihan mengundi akan membuka lembaran baru kepada hala tuju politik di peringkat nasional. Bertemu kembali. Amanah Saham Nasional Berhad ASNB hari ini mengumumkan pengagihan pendapatan sebanyak 4.25 sen unit bagi ASB 3 didik dan 2 sen unit untuk dana harga berubah ASN Equity 2 bagi tahun keuangan berakhir 30 Jun 2020. Jumlah pengagihan pendapatan bagi ASB 3 didik adalah sebanyak 275.4 juta yang akan memberi manfaat kepada hampir 3,000 pemegang unit yang memiliki lebih 6.5 bilion unit saham. Manakala agihan pendapatan ASN Equity 2 pula sebanyak 29.4 juta ringgit melibatkan lebih 33,000 pemegang unit yang memiliki lebih 1.4 bilion unit saham. Pengagihan pendapatan yang diumumkan dana-dana ini diperoleh daripada keuntungan yang direalisasikan, dividen dan pendapatan lain.
ia akan dikreditkan secara automatik esok ke dalam akaun pemegang unit bagi kedua-dua dana berkenaan. Masih terdapat 3,494.7 hektar tanah diusahakan secara haram di Perak. Menteri Besar Perak, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, kerajaan negeri memberi peluang kepada peneroka terbabit untuk tampil menyelesaikan urusan pajakan ke atas tanah yang dicerobohi oleh mereka. Jadi kalaulah pihak-pihak peneroka ini sendiri yang tampil ke depan, come forward. We are not going to force untuk kami yang rampas tanah tu. No. Kita nak legitimize. Kita nak berikan pajakan itu balik kepada mereka. Datuk Seri Ahmad Faizal berkata demikian dalam satu sidang media di Pejabat Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak PPPNP di Ipoh. Tambah Datuk Seri Ahmad Faizal, bagi tanah yang ditanam sayur dan buah, sewaan RM1,500 setahun bagi 1 hektar ditetapkan. Manakala bagi kolam penternakan udang pulau pada harga RM2,000. Menurut Datuk Seri Ahmad Faizal, tahun lalu sebanyak 1,165 hektar tanah melibatkan 300 petani diputihkan. Manakala bagi tempoh Januari hingga April tahun ini, 228.1 hektar tanah melalui perkara sama. Jumlah mangsa banjir di Sabah menurun kepada 428 orang setakat jam 4 petang tadi. Jumlah pusat pemindahan sementara PPS yang masih beroperasi turut menurun kepada 5 buah. Hanya 3 daerah masih mempunyai mangsa di PPS. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa 230 daripada mangsa ditempatkan di 3 PPS di daerah Tenom. Di Kota Belud dan Beaufort masing-masing hanya 1 PPS masih beroperasi. Di Kota Belud, jumlah mangsa banjir di PPS menurun kepada 99 orang, manakala di Beaufort juga susut kepada 99 orang mangsa. Sementara itu, semangat gotong royong nyata masih lagi subur di Penampang. Sekalipun masih dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKPP dan baru pulih daripada banjir, mereka bekerjasama membersihkan jalan utama di kawasan kampung. Setakat petang tadi, 12 kampung di Penampang sudah pulih daripada banjir. Sebab setiap kali ada banjir, dia ada peninggalan pasir-pasir yang mengotorkan jalan raya. Itu memberikan masalah kepada rumah, kan? Habuk-habuk begitulah. Kami buat penilaian rumah-rumah yang terjejas dan saya menyediakan sedikit dana untuk membeli bahan-bahan binaan untuk memperbaiki repair di setiap kampung, mana-mana kawasan, terutama sekali keluarga B40, warga emas, OKU dan Ibu Tunggal. Ibarat jatuh ditimpa tangga, seorang usahawan perabot pipe Boliviana Chlorida PVC, Francis Xavier Kinjin, kehilangan lebih separuh daripada barang jualannya akibat dihanyutkan arus banjir. Okey, bisnes ni buat sementara waktu ni saya terpaksa tutup, cuti sementara. Sebab banyak saya punya perkakas untuk buat kerja tu memang habis sudah hanyut, terutama saya punya kata-kata semua tu memang sudah kena bawa oleh banjir. So sementara waktu ni tunggu selesai ni banjir, pembersihan kampung, pembersihan di rumah semua sudah selesai. Mungkin baru saya akan start baliklah. Air banjir dilaporkan naik sehingga hampir 1 meter di beberapa kawasan rendah di Penampang semasa hari pertama banjir pada Sabtu lalu. Lembaga Muzium Negeri Kedah menawarkan hadiah misteri kepada pengunjung bertuah. Serentak pembukaan semula muzium-muzium di bawah kelolaannya bermula esok. Pengarahnya Suhaidi Syukri berkata, kemasukan masih percuma dan pembukaan muzium-muzium berkenaan dilakukan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Jabatan Muzium Malaysia bagi tujuan mencegah pandemik COVID-19. Di mana masa untuk pengunjung untuk datang melawat ke muzium pada jam 9 pagi sehingga 5 petang, iaitu pada hari Selasa hingga hari Ahad lah. Dan kita akan tutup operasi muzium pada hari Isnin untuk kita nak menjalankan proses-proses sanitasi dan juga pembersihan balik lah galeri-galeri pameran demi keselamatan dan juga jaminan pada para pengunjung semualah yang akan melawat ke muzium.
Menurut Suhaidi, pematuhan SOP itu termasuklah tidak membenarkan lawatan berkumpulan serta lain-lain pematuhan norma baru. Muzium-muzium itu ialah Muzium Negeri Kedah, Muzium Diraja Kedah, Balai Seni Kedah, Muzium Padi dan Rumah Warisan. Untuk Muzium Padi, harga tiket kekal pada harga RM5 bagi dewasa dan RM2 bagi kanak-kanak. Kanak-kanak di bawah usia 13 tahun bagaimanapun masih belum dibenarkan melawat ke semua muzium itu. Lembaga Muzium Negeri Kedah menjangka menarik kehadiran sekitar 100,000 pengunjung bermula Julai hingga Disember ini. Syarikat Utiliti Negara Tenaga Nasional Berhad TNB mengumumkan pemberian dividen RM5.69 bilion bagi tahun keuangan 2019 yang tertinggi dalam sejarah penubuhannya. Pengerusinya Datuk Seri Mahathir Khalid berkata, pembayaran positif ini dipacu pengurusan operasi dan modal yang cekap serta berkesan. Beliau berkata demikian semasa mesyuarat agung tahunan AGM ke-30 TNB yang berlangsung secara maya hari ini. Lembaga pengarah syarikat itu turut meluluskan dividen khas 50 sen sesaham menjadikan jumlah dividen sesaham RM1. Persetujuan memberi dividen khas tambahan ini mencerminkan pengurusan modal berkesan dan sebagai ganjaran tambahan atas sokongan berterusan para pemegang saham. Setakat Mei tahun ini, pemegang utama TNB termasuk Khazanah Nasional Berhad dengan 25.8% kepentingan, Permodalan Nasional Berhad 18.1% dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dengan 16.7% kepentingan. Seorang jurujual mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Johor Bahru atas 5 pertuduhan menipu skim pelaburan membabitkan kerugian berjumlah RM1.152 juta. Pengakuan itu dibuat tertuduh sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Zaki Abdul Rahman. Lau Kah Wing, 24 tahun, didakwa memperdaya 5 mangsa bagi menyerahkan wang tunai antara RM160,000 hingga RM374,000. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu di 5 lokasi berasingan sekitar Johor Bahru antara 24 Jun 2019 hingga 18 Februari lalu dan didakwa di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara tidak lebih 10 tahun dan sebatan. Pendakwaan dijalankan oleh Timbalan Pendakwa Raya Chan Chun Yu, manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Syazwan Muhammad Saleh. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM4,500 bagi setiap pertuduhan dan menetapkan 10 Ogos depan untuk penyerahan dokumen. Sementara itu, di mahkamah sama, Kah Wing dan seorang penganggur, Kuang Jiang Min, 23 tahun, turut mengaku tidak bersalah atas satu lagi cubaan menipu seorang lelaki lain. Perbuatan dilakukan secara bersama di sebuah pasar raya di Pelentong, Johor Bahru jam 12 tengah hari pada 18 Jun lalu. Kedua-dua tertuduh didakwa di bawah Seksyen 420 Palang 511 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun yang sama. Magistrate Muhammad Zaki turut membenarkan Kah Wing dan Jiang Ming yang diwakili Peguam Goh Zihan diikat jamin RM4,500 setiap seorang dan menetapkan tarikh sama untuk sebutan semula kes. Hai, saya Dusin. Saya akan menyertai rakan-rakan penyampai Berita TV9. Janji kami akan memberikan yang terbaik dan juga menyampaikan berita-berita yang dekat di hati anda. Saya Dusin, insyaAllah kita jumpa esok. Teruskan menyokong Berita TV9. Antarabangsa, tindakan Israel merampas tanah Palestin selepas mencerobohnya secara haram di tebing barat adalah menyalahi undang-undang dan boleh mengundang bencana. Ketua Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Michelle Bachelet mengeluarkan amaran itu dan turut menggesa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghentikan rampasan tanah di tebing barat dan lembah Jordan. Beliau turut mendesak Israel untuk mendengar nasihat mantan pegawai kanan
dan jeneralnya sendiri serta suara antarabangsa yang menggesa tindakan itu tidak diteruskan. Kecaman antarabangsa terhadap tindakan Israel semakin meningkat berikutan negara haram Yahudi itu cuba melaksanakan langkah pertama dalam pelan damai Asia Barat yang dicadangkan Amerika Syarikat. Usul Presiden Donald Trump yang ditolak secara terang-terangan oleh rakyat Palestin membuka jalan untuk merampas bahagian penting di tebing barat. China hari ini meluluskan undang-undang keselamatan bagi Hong Kong sekaligus mencetuskan kebimbangan bahawa kebebasan dan autonomi kepulauan itu akan terhapus. Walaupun dikritik kebanyakan negara barat, undang-undang berkenaan diluluskan sebulat suara oleh Parlimen China hanya selepas 6 minggu ia diperkenalkan. Seorang aktivis pro-demokrasi Joshua Wong menerusi ucapan di Twitter berkata, ia menandakan berakhirnya Hong Kong yang dunia kenali sebelum ini. Katanya kuasa tanpa had dan undang-undang yang samar akan menukar bandar ini menjadi negara polis Rusia. Amerika Syarikat, Britain, Kesatuan Eropah dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB sudah berulang kali menyuarakan kebimbangan undang-undang baru itu akan diguna bagi menyekat kritikan terhadap China. China sudah lama memiliki undang-undang tegas seumpamanya di tanah besar bagi menghancurkan sebarang tentangan. Undang-undang itu mengatasi perundangan di Hong Kong dan kandungannya masih dirahsiakan daripada 7.5 juta penduduk kepulauan itu. Britain kembali melaksanakan langkah sekatan terhadap bandar Leicester yang terjejas teruk akibat COVID-19. Ia antara ujian pertama Perdana Menteri Boris Johnson dalam strategi mengawal penyebaran virus sementara menggerakkan semula sektor ekonomi. Sekolah dan kedai bukan perkhidmatan istimewa diarahkan untuk ditutup kembali serta menangguhkan rancangan pembukaan kelab malam di tengah bandar Leicester selepas berlaku peningkatan kes COVID-19. Britain berdepan kadar kematian yang tertinggi di Eropah iaitu mencecah 43,000. Namun Johnson bulan lalu mula melonggarkan sekatan di seluruh negara yang dilaksanakan sejak akhir Mac lalu. Hospital dan kilang yang dilanda virus ditutup setakat ini tetapi langkah sekatan pergerakan di Leicester dengan 340,000 penduduk itu adalah tindakan pertama diambil dalam skala besar. Adik kepada Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong tidak akan bertanding pada pilihan raya umum 10 Julai nanti sekaligus menghapuskan cabaran utama buat parti pemerintah berkenaan yang mahu mengekalkan pemerintahan selama 55 tahun itu. Menurut Lee Hsien Loong, beliau memilih untuk tidak bertanding kerana percaya Singapura tidak memerlukan seorang lagi Lee. Ujarnya lagi, beliau tidak mencari kuasa, prestij ataupun faedah keuangan hasil politik, malah berharap mampu menjadi pembangkit kepada perubahan. Pengumuman Hsien Loong selepas kempen Bulan Raya 9 hari bermula hari ini mengurangkan bahang yang tercetus apabila beliau bertindak menyertai pihak pembangkang Parti Kemajuan Singapura. Tindakan terbabit menimbulkan desas-desus untuk beliau bertanding sebagai calon menentang penyandang Parti Tindakan Rakyat PAP yang menguasai setiap pilihan raya sejak merdeka pada tahun 1965. Beralih ke serangan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Burnley naik tangga ke-8 Liga selepas cemerlang menewaskan Crystal Palace 1-0 di laman lawan. Pertembungan Crystal Palace menentang Burnley di Selhurst Park, London menjadi satu-satunya perlawanan ke-32 awal pagi tadi. Tiada jaringan terhasil sepanjang babak pertama. Aksi selepas rehat akhirnya memihak Burnley apabila sepakat percuma Ashley Westwood berjaya ditanduk Ben Mee pada minit ke-62 untuk kedudukan 1-0. Meskipun tuan rumah cuba bangkit dengan serangan berbahaya selepas itu, Burnley berjaya bertahan sehingga tamat masa permainan. Kemenangan terbaru ini menyaksikan skuad bimbingan Sean Dyche kini melonjak ke tangga ke-8 selepas pengumpul 45 mata. Manakala persaingan La Liga Spanyol pula, Getafe berjaya melakar kemenangan 2-1 ke atas Real Sociedad sekaligus menghampiri slot automatik ke Liga Juara-Juara Eropah musim depan selepas hanya dibezakan dengan 2 mata dengan Sevilla di tangga ke-4.
Penyerang Jaime Mata diangkat sebagai wira Getafe selepas cemerlang meladak 2 gol ketika turun menentang Real Sociedad di halaman sendiri. Mata terlebih dahulu meletakkan pasukannya di depan pada minit ke-20 selepas menyempurnakan sepakan penalti. Namun kedudukan kembali seimbang pada minit ke-55 menerusi jaringan Adnan Januzaj. 28 minit berselang Mata sekali lagi muncul wira apabila meledak gol kemenangan pada minit ke-83. Kekal 2-1 sehingga tamat masa permainan. Getafe yang berada di tangga kelima dengan 52 mata kini mengintai peluang layak kesaingan UCL musim hadapan berbaki 6 lagi perlawanan. Laporan sukan itu tadi mengakhiri berita TV9 malam ini. Seperti biasa, sebelum berpisah, kami kongsikan kepada anda hasil kreativiti menarik persembahan basikal miniatur yang dikendalikan menggunakan jari melalui trek mini yang dibina khas. Akhir kata, patuhi penjarakan sosial di tempat awam dan sentiasa mengamalkan kebersihan. Saya Suzila Ida Yaakob. Assalamualaikum dan selamat malam.